Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan berbincang mengenai direction angle, ya. Direction angle. Jadi ada apa dalam ni? Okey, now katakan kita diberi suatu vektor V, katakan suatu vektor lah, tak kisahlah vektor apa sekalipun kan, U, V ke S ke dan sebagainya. So sekarang ni tugas kita adalah kita nak menentukan angle, kita nak menentukan sudut. Katakan kalau untuk yang 2D kan, untuk 2D katakan kita nak menentukan sudut alpha dan beta berdasarkan komponen masing-masing. Kalau untuk 2D komponen dia ada I dengan J lah. Kalau dia 3D komponen dia adalah I, J dengan K. Yeah. So maknanya we are given a vector, katakan V, lepas tu kita ada dua sudut. So kita nak menentukan sudut ini berdasarkan setiap komponennya I dan juga J. So okey, kita tengok visual sekejap. Visual dia macam ni. Nampak tak? Ini adalah V, vektor V katakan ya. So we are given vektor V. So kita nak menentukan sudut based on komponen, setiap komponen. Oleh sebab dia 2D, jadi dia punya komponen ni adalah I dengan J. So cuba kita perhatikan, kalau dengan I dia punya sudut adalah alpha, kalau dengan J sudutnya adalah beta. So kita nak tahu apakah sudut alpha, apakah sudut beta. Itu saja. Ini kalau 2D lah. Kalau yang 3D kita ada visual macam ni. Kita ada I, kita ada J, kita ada K, di mana sudut ni adalah alpha, beta dan juga gamma. Yang ini. Okey. So ingat ya, kita diberi satu vektor V dan kita nak menentukan apakah sudut alpha, apakah sudut beta berdasarkan kepada komponen I dan juga J masing-masing. So macam ni. Jadi rumus yang kita gunakan, ini ada saya buat catatan sikit lah ya dekat sini, tapi kita nak fokuskan kepada yang ini. Rumus yang kita nak gunakan adalah yang ini. Yang ini. Yang ini ya. Yang ini adalah rumus bagi untuk 3D lah. Kalau yang 2D dia hanya melibatkan alpha dan juga beta saja. So jadi rumusnya adalah vektor V bahagikan dengan magnitude vektor V. Ini magnitude ya. Dia punya length dia. Panjang dia. So kena carilah yang pakai square root tu. Okey. So maknanya atas ni adalah vektor V, suatu vektor. Kita bahagikan dengan panjang dia. Jadi as a whole, benda ni adalah suatu vektor juga. Suatu vektor jugalah maksud dia kat sini. Yang sebelah kiri ni adalah sebenarnya kalau kita selesaikan, dia merupakan suatu vektor juga. Dan kita comparekan dengan dia punya angle dia. Dia punya angle dia. Dan dekat sini dia tak ada sign ya, sebab dia melibatkan cos sahaja. So jadi kalau sebelah kiri ini suatu vektor, sebelah kanan pun suatu vektor, maka kita boleh comparekan one to one. So maksud dia ini kan I kan, ini kan J, ini kan K. So jadi kita comparekan dengan yang sepadan lah. Kalau I dengan I, kalau J dengan J, so macam tu. Ya, so kita pakai rumus ini. Boleh? Cuba kita lihat contoh ini. Okay. So find the direction cosine, maksud nak cari angle lah, of the vector V. So dia dah beri pun V ni. V ni telah pun diberi, iaitu 2, negatif 4, 4. Dia dah bagi dia dah bagi kat sini. So dia nak cari oleh sebab dia ada IJK, maka dia nak mencari alpha, beta dan juga gamma. Yang inilah nak cari ini. Okay, kita guna rumus yang saya sebutkan tadi tu, yang ini. And our job now is to find this value. Yang ni. Jadi vektor V ni telah pun diberi kan, iaitu 2, negatif 4, 4. So ini letakkan dekat atas ni. Kat sini. Suatu vektor lah. Yang belah bawah ni kena carilah dia punya magnitude dia. So apa magnitude dia? Tengok sekejap. Yang ni, nampak tak? Magnitude dia adalah, ini kan 2, negatif 4, 4 kan? Nampak tak? 2 kuasa 2, negatif 4 kuasa 2, 4 kuasa 2. So kita square rootkan dia, kita dapat magnitude dia adalah 6. So maksud dia yang belah atas ni adalah dia punya vektor, yang belah bawah ni adalah 6.
So selesaikan yang itu, akhirnya kita dapat yang ini. Ini yang saya gerakkan mouse ni. Yang ni So dari sini kita dah boleh dapat sudut dia. Ya. Okay, so kita comparekan saja. Cos alpha sama dengan 1/3. Cos beta sama dengan negatif 2/3 dan cos gamma sama dengan 2/3. Maka kita akan straight away akan obtain apakah nilai alpha, beta dan juga gamma. Okay, so kita pakai rumus ni je. Rumus yang saya tunjukkan ni. Okay, jawapan dia apa? Ni jawapan dia. Saya lalukan jawapan 71, 132 and 48. Yang ni. Contoh ini pun sama juga. Yang ni find the direction angle of vector A. Vektor A pun telah vektor A diberi kan 1, 2, 3. Jadi kita pakai rumus yang tadi tu, yang ini. Vektor A bahagikan dengan magnitude dia. Kita buat dan ini adalah jawapan dia. Ini jawapan dia 1 per square root of 14, 2 over square root of 14 and 3 over square root of 14. Ini adalah hasil dia. Dan kita equalkan dengan cos theta, cos alpha dan cos gamma. From here kita dah boleh dapat jawapan. Apakah alpha, apakah beta dan apakah gamma. Okay guys. So ini adalah rumus untuk mendapatkan angle dia. Okay, kita pergi kepada yang bahagian yang kedua pula, iaitu projection. Projection. So, kita lihat visual sekejap. Apa maksud projection tu? Okay, now. Ini adalah dia punya visual dia. Okey, sekarang kita diberi dua vektor, vektor A iaitu vektor PQ dan vektor B iaitu vektor PR. So kita ada dua vektor So sekarang ni untuk nampak tak istilah ditulis kat sini? PS is called the vector projection of B onto A. Ni PS ni. Ini adalah dia punya projection. Projection B onto A. Ni ada saya dah gariskan ni. You can think of it as a shadow of B. Ni kan vektor B kan, shadow dia. Yang ni pun sama juga. Kalau contoh lain kan, shadow dia dekat sini kan. Nampak tak? Yang warna pink tu, garis pink tu adalah dia punya shadow bagi B. So ini adalah projection. Yang ini pun adalah projection juga. And of course kita ada rumus macam mana kita nak dapatkan projection B untuk A ni. Nanti kita bincang. Cuma yang bila kita sebut projection ini, yang warna pink ni, ini adalah visual keseluruhan bagi projection. Tetapi yang warna pink ni, ini disebut dia punya skala dia. Skala bagi projection. Dia ada satu lagi istilah. So maknanya kita boleh dapatkan skala bagi projection ini. Skala itu disebut komponen. So maksudnya komponen untuk projection ni lah. Kita sebut skala projection. Projection ini ada rumus dia. Tetapi dalam rumus itu ada pula yang disebut skala projection. Dan skala projection itu disebut komponen. So jadi yang itu kita kena faham lah Cuma saya nak beritahu as a whole, ini adalah projection. Di dalam projection tu ada dia punya skala projection yang disebut komponen. Komponen ada rumus, projection pun ada rumus juga. Jadi berikut adalah rumus dia. Yang ini, ini yang saya maksudkan. Ini visual tadi tau. So jadi nampak tak? Yang ini vektor B kan? Vektor B, shadow dia kat mana? Dekat bawah kan? So this part, ini adalah dia punya projection dia. Tetapi yang warna merah ni, warna pink ni, ini adalah dia punya skala dia. Skala bagi projection yang disebut komponen. Komponen B onto A. So macam tu. Jadi rumusnya adalah yang ini. So now sebarang soalan, kalau kita nak dapatkan vector projection, rumusnya adalah yang ini. Yang ini. Tetapi di dalam projection itu, this part yang saya gerakkan mouse ni, this part adalah komponen dia, dia punya skala dia. Macam mana nak dapat ini? Ini adalah skala dia, disebut komponen. Komponen tu yang ni lah sebab sesungguhnya soalan dia mungkin tanya separately, dia mungkin tanya find the scalar projection, find the vector projection. Jadi kita kena buat satu-satu lah. Tapi kalau soalan tu tidak bertanya scalar projection,
Maksudnya dia terus tanya what is the vector, find the vector projection. Might as well kita nak tak nak pun kena cari juga skala tu kan. Jadi ini kita spread rumus yang berasingan lah. Okey. Cuma jangan lupalah skala projection ini juga disebut komponen. Ya, skala projection, skala bagi projection juga disebut komponen. Ini rumusnya ya. A dot B. Ini dot ya, yang ni bukan darab ya. Dia A dot B. So ingat semula kalau dia dot product, vektor diberi dua vektor dot product, hasil dia adalah suatu nombor kan. So belah atas ni adalah suatu nombor. Yang belah bawah ni adalah dia punya magnitude. Ini magnitude ya, ini bukannya modulus ya. Magnitude. So kalau suatu nombor divide by length, nombor juga, maka bahagian ini akan menghasilkan suatu nombor juga. Okey, akan menghasilkan suatu nombor juga. Nombor ini kita masukkan ke dalam sini. So ini ada dua rumus. Boleh buat catatan kat sini. Ini adalah satu contoh. Example, find the scalar projection and the vector projection. So jadi kita kena sedia maklum scalar projection inilah disebut komponen. Sebenarnya komponen ini akan berada dekat sini di dalam vector projection. Okey. So jadi kita buat satu-satu lah. Kita diberi vektor B dan juga diberi vektor A. So jadi kita pun buat. So kita buatlah ya. So kita pun buat ini, dia dah sebut ya. Ini B onto A. Dia terang-terang sebut dah B onto A. Jangan terbalik. Ya, B onto A maksud dia projection ni yang inilah. Nampak tak? Projection B onto A. Komponen B onto A. So macam tu. Jadi rumus kena betul lah. Kalau dia terbalik, okey, cuba tengok rumusnya yang ni kan. Scalar projection B onto A, dia akan jadi A dot B, lepas tu divided by the length of A. Tapi kalau dia terbalik, kalau scalar projection A onto B, maksud dia yang atas ni masih lagi sama, yang bawah ni kena B lah. Okey, kalau dia terbalik lah. Okey. So yang ini, untuk menjawab yang ini, kita hanya perlu gunakan rumus yang atas tu. Dua-dua rumus tu. Just exactly pakai yang itu. Jadi vektor pun telah pun diberikan B dengan A kan. Jadi kita pun buat satu persatu. So ini adalah komponen B onto A. Kita dapat 3 over square root of 14. Lepas tu kita untuk projection pula, kita guna yang tadi tu, rumus tadi tu, kita extendkan yang ini. Kita, maksud dia komponen ini kita masukkan ke dalam projection lah. Ini masuk sini dan kita selesaikan, akhirnya kita dapat jawapan. Nampak tak? Jawapan untuk projection adalah suatu vektor. Ya, ini adalah suatu vektor. Komponen ini kan, komponen ini juga kan kita sebut dia sebagai skala projection kan. Nama pun skala. Skala tu bermaksud nombor. Jadi ini nombor lah. Jadi hati-hatilah, jangan pula komponen ini kita dapat vektor pula, dah terbalik pula. Jadi komponen must produce a skala macam ni. Projection must produce a vector. Okay guys, so kita stop sampai sini dulu. Kita akan sambung dalam video yang akan datang bagi topik yang lain.